Okey. Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, so semua boleh dengar Okey, so untuk untuk sesi ini saya just nak bincangkan berkenaan dengan praktis 5 dan ada request untuk tunjukkan macam mana nak nak jalankan statistical analysis. Okey, saya sebenarnya saya ingatkan you all semua dah belajar. Okey, tapi rupa-rupanya you all semua tak ambil yang jalur sarjana Okey, so tak apa. Okey, sekejap saya buka dia punya ni. Practice. Okey. Okey, so basically apa yang kita akan buat hari ini adalah kita akan Okey, so kita akan discuss berkenaan dengan practice 5 ni. Okey. Okay, so basically untuk practice 5 ni, saya dah beri data, so you all semua dah ada you all punya data. Okay, and then apa yang you perlu buat adalah pertama tajuk kajian, so itu saya rasa tak ada masalah, objektif kajian. Okay, so based on data yang saya telah beri itu, okay, you boleh tentukan dia punya objektif kajian. Okay, jenis reka bentuk eksperimen, so it is up to you. Okay, macam mana, sama ada you nak buat saya rasa semuanya itu adalah one factor experiment. Okay, so meaning that if it is one factor, semua itu adalah one factor experiment. So maksudnya dua choices sajalah. Okay, sama ada you go for CRD, completely randomized design, atau yang kedua adalah completely randomized block design. Okay, so it is up to you. Both can be done. Okay, so jenis reka bentuk eksperimen. Okay, so yang itu saya dah beritahu lah. So dah ada markah free kat situ. Okay, perawakan randomization you have to do it according to to your chosen experimental design. Okay, boleh refer pada notes. Saya rasa itu tak ada masalah. Kemudian jenis ujian statistik yang dijalankan. Okay. Okay, so basically, bila you ada one factor experiment, okay, so you kena tengok. Okay, so one factor experiment. So maksud dia ada cuma satu factor. Okay, so bila satu factor, then you tengok pula dia ada berapa treatment. Okay, so dalam one factor experiment, okay, you tengok dulu dia punya berapa levels. Macam saya biasa tanya you kan. Okay, dia ada satu factor, so dia punya levels dia berapa. Okay, and then, okay, dia punya treatment dia berapa. So, dalam one factor experiment, okay, these two, the same. Are the same, Okay, dia sama. Okay, so now you have your treatments. Okay, how many? Berapa kat sini? Then, okay, if it is two treatments, okay, meaning that they are going to compare between two sets of data. So, apa yang you akan guna adalah for comparison, you can use t-test. Okay, but if it is more than two treatments, okay, meaning that you are comparing between more than two sets of data, so t-test tak boleh guna. So, you need to use ANOVA. Ini yang very common lah. Lain-lain boleh juga, tapi kita gunakan yang very common saja. Okay, so you guna ANOVA. Tapi ANOVA is not enough because dia tidak menentukan mana satu mean yang berbeza antara mana satu. So dia just lump sum saja. Okay, ada different ataupun tidak secara lump sum. Okay, so in order for you to know the details, okay, which mean is different from which mean, okay, then you need to do post hoc. Okay, bila post hoc, then whether it is Duncan
or you can also use Fisher, LSD, or you can also use Tukey. Okay, use Tukey. Okay, then you will get you have done your analysis. Okay, then based on that analysis, okay, then you need to determine what are the effects and sebagainya lah. Okay. So saya rasa itu semua clear. Okay. So apa yang you perlu buat, okay, dari segi yang sekarang ni, okay, apa yang kita akan buat? Okay, kalau you nak buat pun boleh buka you punya laptop masing-masing, okay, ataupun komputer, okay, then you boleh follow ya. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang, pertama sekali adalah, okay, kita nak kita nak tentukan, okay, so kita nak jalankan ANOVA. So this one. Okay, so kita nak jalankan ANOVA di sini, and then after that, okay, kita nak jalankan Tukey post hoc. Okay. Okay, so apa ni? Ada banyak jenis software, statistical software. Okay, so antaranya adalah SAS yang paling awal sekali dulu, and then SPSS, and then you have Minitab, okay, dan sebagainya lah. Okay. Okay, tapi ni semua you perlu beli ya. Perlu beli. Okay, dan harganya tidak murah lah. Okay. Sebab tu dulu kita boleh, you all semua boleh, pelajar semua boleh download SPSS dan juga SAS daripada Pusat Teknologi Maklumat, kemudian SAS stop, so sekarang SPSS pun stop. Ini tiap saya tak pasti. Saya pun tak pernah pakai. Okay, so untuk hari ini, yang kita akan guna adalah GSP. Okay. So kita akan guna GSP. Kenapa GSP? Sebab dia free lah. Okay, sebab dia free. And saya, walaupun you can get SPSS, Minitab secara yang illegal punya, tapi saya tak boleh suruh you buat perkara tersebut lah. Kan? Okay. So itu sebab ia melanggar undang-undang. Okay, sebab itu saya ajar dasar menggunakan GSP. Okay, sebab saya pun tak ada SPSS ataupun Minitab ataupun SAS punya software. Okay. Okay, so menggunakan GSP kita akan buat ANOVA dan and then kita akan buat Tukey lah. Okay, and then selepas itu macam mana kita nak display dia. Okay, kita nak report dia. Okay. Okay, so clear eh? Okay, so sekarang kita akan teruskan. Macam mana saya nak keluar ni? Okay. Okay, so saya akan start presenting. Okay, so saya akan present di sini. Okay. Oh, sorry. Okay, so semua boleh nampak Okay. Okay, so yang ini saya dah upload dalam UKM Folio. So hopefully you all semua dah download lah. Dan nampak Okay, so basically using JSP for statistical analysis, a free statistical software. Okay, so what is JSP? Open source project supported by the University of Amsterdam, Netherlands. Okay, so it is open source. So maksud dia free lah. Okay, this is statistical software. Okay, this is statistical software. Okay, user friendly interface dan memang mudah. Saya rasa you all semua tak ada masalah untuk guna je nanti.
So, tapi dia cuma quite limited lah. So, able to do only basic statistical analysis. Okay, sebagai contoh t-test, ANOVA, post-hoc. Even post-hoc dia cuma 2 saja. Yang kita biasa guna macam Fisher, macam Duncan, semua tu tidak ada. Okay, so very basic. Okay, but it is evolving. Okay, sama macam Linux dulu lah. Linux dulu. Masa dia mula-mula, then it is very basic. But now, it is quite established. Okay. Okay, so next is, okay, so what do we need to do? Okay, so getting started. Okay, so ini semua dah ada. You can do it then you boleh ni lah. You boleh tanya saya terus. Okay, so log on. Okay, so yang ini, okay, just log on and then lepas tu you boleh download. Saya harap you all sudah download lah. Okay, so dia boleh support Windows, Mac, Linux. Okay, tidak ada masalah. Okay. Okay, so okay. So ini you akan nampak. Okay, awal-awal you akan nampak yang ini sudah ada Windows, Mac and also Linux. Okay, sorry. Okay, sekarang dia dah 014, versi 14. Masa saya mula-mula guna dulu dia versi 12 lagi. Okay, so it's quite fast. Okay, and then install GSP. Okay, and then open. Okay, open GSP. When you open it up, then you will see this window. Okay, so over here, you can see. Okay, so starting saja. Tapi dia akan ada juga keluar satu lagi window. Ada tutorial dan sebagainya if you want to pursue further. Okay, so before we do, kita boleh prepare kita punya file dalam Excel. So it is quite convenient. Okay, sebagai contoh di sini. So di sini adalah dia punya factor. Okay, and this is the punya response. So very basic. Okay, so you have the factor and then you have the response. Okay, so that is enough. So I'm just showing you based on one factor experiment, very basic. Okay, if you have 2 factors, etc., then it is a little bit more complicated, but we do not have the time. So I'm just showing you, and also your practice. Also, all of them are 1 factor experiments. Okay, so I'm just going to show you regarding 1 factor experiment. Okay. Okay, and then so just susun macam ni. Okay, dan saya dah beri 2 sets of data as an example. Okay, dalam UKM Folio. Okay, both are in Excel. Okay, so you can download them untuk kita guna pada petang ini. Okay, you boleh buat sekali. Okay, and then go to here. Okay, dia akan ada open di sini. Okay, guna komputer. Okay, saya rasa ini dah cukup dapat. Okay, biar saya buka yang saya punya. Okay, GSP. Okay, GSP. Okay. Sorry, saya punya komputer lama. Okay. Dia tak ada. Okay, dia slow sikit, sorry, komputer lama. Okay, tak ada. Practice. Okay, dia tengah loading.
Ok. Ok, sekejap eh. Kenapa dia tak ada buka? Sekejap eh. Saya punya macam stuck pula komputer saya.
Okay. Okay. Okay, so sorry masalah PC saya tadi. Okay. Okay, so saya share dia. Okay, so bila you buka, you akan nampak macam ni. Okay, so you akan nampak macam ni. So, misalkan, okay. So, pertama sekali adalah kita kena prepare data. Okay, so kita prepare data. So, data, let's take a look. Data yang saya dah upload. Okay. Saya dah upload. Okay, saya okay, test data. Kita tengok yang ni dulu. Okay. Okay, so ini adalah data yang saya dah upload dalam UKM Folio untuk test untuk petang ini. Okay, so di sini Excel aja, basic. Okay, sepatutnya tak ada benda ni. Okay. Okay. So, okay. So dia sama macam ni. Okay. So with the time, okay. So ini saya delete saja. Okay. So now we have the data. Okay. Okay. So this will be the data. Okay. So you ada satu factor. Factor you apa? Adalah this one. It is time. Okay. And then ini adalah dia punya anti-aux lah. Okay, so you ada A, B, C. Okay, sebagai contoh, yang ini adalah categorical. Dia boleh juga kalau you nak buat dia dalam kalau you data tu dalam numerical. Numerical meaning that dia continuous lah. Okay, because data kita ada yang categorical. Contoh dia A, B, C, yang mana it is not continuous. Okay, lelaki, perempuan, okay, kemudian age category pun boleh juga. So that is considered as categorical. So yang continuous adalah contohnya 1, 1.5, 2, 2.5 dan sebagainya. Okay. Okay, so ini adalah kita punya data. Okay, so bila kita dah ada data tu, just remember where you are saving it. Okay, your folder, etc. So just point over here. Okay, and then click. Dia akan keluar open di situ. Okay, so you akan klik open. Tak payah klik, you just point aja. And then go for some other recent files if you have done it before. Okay, or you can go for computer. Okay, computer. Okay, kemudian di sini you tengok kat mana you simpan. Okay, sebagai contoh, saya simpan dalam folder JSP. You point and click. Okay, so dia akan keluar. Okay, so saya akan ambil tadi, okay, test data for JSP. Okay, and then click open. Okay, so then you can see your data over here. Okay, so you have time anti-aux. Okay, so this is dia punya AAA, BBB, 1, 2 dan seterusnya lah. Okay, okay, now selepas ini, okay, so kalau kita lihat di sini, dia ada 3. Dia ada satu factor, that is time. This is the response. Okay, the response is always the aspects that you measure.
Saya rasa you ada belajar dulu kot. Pembeli ubah yang dimalarkan sebagai contoh. Pembeli ubah yang dimanipulasi. And, so faktor adalah pembeli ubah yang dimanipulasi lah. Lepas tu pembeli ubah yang dimalarkan itu the rest yang kita maintain as malar. Kemudian pembeli ubah yang diukur. So those are the response. Okay, so ini adalah pembeli ubah yang diukur lah. Okay, so kalau kita lihat di sini dalam contoh ini kita ada satu faktor that is time. Tapi kita ada time berapa level, ada satu ABC. Maksudnya ada 3 levels. Okay, ada 3 levels of time. So meaning that dia punya treatment also is 3 lah. Sebab this is a one factor experiment. So apabila sebab tujuan ataupun objektif kita adalah kita nak tengok adakah A, B, C ini ada perbezaan yang significant. So meaning that we want to compare between these 3 sets of data. Yeah, we are going to compare between A, B and C. If it is only 2 sets of data, that is, for example, we are comparing between A and B, then we can use a t-test. Okay, because we are usually comparing only between 2 sets of data. But now in this case, we are comparing between 3 sets of data. Okay, so we cannot use a t-test. We can only use an ANOVA. Okay, so itu kita dah clear. Okay, now di atas ini yang boleh nampak. So ini adalah dia punya arahan lah, apa yang dia boleh buat. Okay. So kita nak compare between means, so we have two choices, t-test ataupun ANOVA. So t-test tak boleh, kita dah discuss tadi. So what we can use is ANOVA. So you just point, okay, and then click, okay, and then dia akan keluar lah. Dia ada case classical, Bayesian, kita akan use classical. So yang lain ni kita tak akan discuss lah, tu banyak lagi cerita dia. Okay, and then kita ada ANOVA, repeated, ANCOVA, MANOVA. So kita akan ambil yang paling basic iaitu ANOVA. So you point and click. Okay, point and click. So now di sini adalah arahan, sebelah kiri adalah arahan, panel arahan. Ini adalah sebelah kanan adalah panel keputusan dia. Okay, panel keputusan dia. Okay. So apabila you ada di sini, so apa-apa jenis data yang dalam you punya data set tadi dia akan keluar di sebelah kiri. So dia ada time dan juga ada anti-ox. Okay, software tidak tahu which is which. Okay, yang mana factor, yang mana response sebagainya dia tak tahu. Okay, so you have to tell them. Okay. So dalam case ini, kita lihat di sini dependent variable. Dependent variable adalah dia punya response. Okay, because it is dependent in theory, or the hypothesis is that the dependent variables is dependent on the independent variable. So because the independent variable is going to impart effects, okay, onto the dependent variable. Okay, okay, so dependent variable adalah dia punya response. And the response dia adalah anti-ox. So kita klik anti-ox, choose, and then kita assign dia kepada dependent variable. Okay, okay, kemudian untuk fixed factors, these are the independent variables. Okay, so ini adalah factor. Factor dia kita tahu tadi it is time. Okay, so time is the factor. So kita highlightkan dia, and then kita assign dia di sini. Okay, so now we have assigned, we are telling the computer, the software is that our factor is time and our response is anti-ox. Kalau kita tengok di sini dia dah keluar dah, dia punya results dia. So okay, so dia punya result is, okay, ini dia punya factor dia adalah time. Okay, kemudian yang what we are interested in is this one, the probability. So the probability kita set, okay, biasanya kita akan set at 95% confidence interval. Okay, so meaning it is 0.05. But this one, it is less than 0.05, meaning that it is significantly different. Okay, so the model ataupun terdapat perbezaan yang signifikan di antara masa ni, iaitu masa tadi adalah ABC kan. Okay, masa tadi adalah ABC ni tadi. So maksudnya
Apabila kita run ANOVA, we are comparing between A, B, and C. Then the results statistical analysis showed that okay, there is or are significant difference or differences among A, B, C. Okay, so because it is less than 0.05. Okay, because why it is 0.05? Because kita sendiri set kita punya confidence interval at 95% confidence interval. So if it is at 95% confidence interval, meaning that only 5% okay, is yang probably it is not because of the not significant. Okay, so jadi if the P ni less than 0.05, so kita confident that within a 95% confidence interval, there are significant differences. Okay, okay. Apart from this one, so you dah dapat ANOVA, tapi kita tak tahu. Okay, antara A, B dan C mana yang berbeza? Kita tahu between A, B and C ada perbezaan, tapi which one is different ataupun which one are different, okay, kita tak tahu. Okay, so apa yang kita buat adalah post hoc. So kita scroll down, okay, di sini kita boleh scroll down di sini. Okay, tengok di sini dia ada tulis post hoc test. So you click post hoc. Okay, so di sini memang ada time saja. Okay, memang ada time saja. Sebab we are comparing between the means meaning that it is based on the independent variable, so that is time. So kita klik sini and then kita assign. Okay, so kalau you all ada soalan just tanya je. Okay, so time di sini, so kita dah assign, ini yang kita nak compare. Okay, kemudian kita pilih yang mana satu. Okay, so yang kita biasa guna adalah cuma 2 key saja. So kita guna 2 key lah di sini. Okay. Okay, so kalau you lihat dia dah keluar di sini. And okay, so dah keluar, bermaksud okay, meaning that A compared to B significantly different because it is less than 0.05. A compared to C significantly different. And then B compared to C also significantly different. Meaning that semua ni berbeza secara signifikan. Maksudnya A berbeza daripada B, berbeza daripada C. Okay, so ketiga-tiga tu adalah berbeza. And okay, ketiga-tiga adalah berbeza. Macam mana nak tahu mana satu lebih tinggi, mana satu lebih rendah? Maka kena tengok dia punya purata. Barulah purata datang. Okay, statistical analysis dulu, then baru tengok dia punya purata. Okay, jadi kebanyakan pelajar akan tengok purata dulu. Kemudian yang statistical analysis dah lupa. So that is wrong. Okay, you always look at your statistical results first. Then only you look at the purata. Okay, so sebab kita nak tahu A dan B ni, okay, walaupun dia berbeza, macam mana dia berbeza? Sorry. And so what you can do is go further down. Yang ditulis marginal means ni. You click, okay, dia cuma ada satu je factor, so kita assign, maksudnya kita nak tahu dia punya mean, and then dia akan keluar dia punya mean lah. Okay, so mean untuk A dia punya purata dia adalah 1.333, untuk B 4.667, untuk C 8.667. Okay, so apabila kita refer di sini, A adalah berbeza secara signifikan dengan B, bermaksud B adalah lebih tinggi berbanding A. Okay, secara signifikan. Okay, remember it has to be significant because if it is not significant, even though walaupun purata itu adalah berbeza, tetapi it may be just because of the inherent heterogeneity of the samples, bukan disebabkan oleh treatment. Okay, okay. So maksudnya B adalah lebih tinggi daripada A. Okay, and then C juga berbeza secara ketara.
Kita tengok di sini, dia punya mean dia berbeza. So, C adalah berbeza berbanding dengan A dan juga B. Okay, so C adalah lebih besar ataupun lebih tinggi berbanding A dan B. Okay. Okay, okay. So, sekarang you dah ada you punya result lah. Okay, so macam mana you nak display kan dia. Okay, so kita tengok di sini. Macam mana nak display. Okay, kita tutup dia. Okay, sebagai contoh, katakan okay, you nak buat, you nak portray dia dalam bentuk okay, tak apa. Saya guna PowerPoint lebih mudah. Okay, so katakan okay. Okay, katakan you nak portray dia dalam bentuk table. Okay, so insert. Okay, so kita ada table. So kita ada 1, 2, 3, 4. Okay, so maksud di sini adalah contohnya ini adalah time. You tulis di situ. And then this is mana dia? Okay, this is antiox. Okay, and then ada katakan percentage. Okay, time, for example. Okay, katakan dia adalah time category lah, sebab dia ABC ya. Time category. Okay, so you have your A, and then you have your B, and then you have your C. Okay, and then dekat dalam sini, table ini okay, boleh nampak? Okay, saya besarkan sikit. Okay, so based on dia punya marginal means. Oh, sorry. Okay, so A adalah 1.333 kan? Okay, so dia letak kat sini lah. Okay, adalah 1.333. Okay, kemudian B adalah, letak dia punya mean dulu Nanti notation kita akan letak. Okay, tulis mean dia dulu. Dan ini adalah 8.667. Okay, so macam mana kita nak beri dia notation? Okay, so sekarang kalau kita lihat di sini A, B dan C, ketiga-tiganya totally berbeza. Okay, totally berbeza. Secara signifikan. Okay, so kita akan nak menyatakan bahawasanya ianya adalah berbeza secara signifikan. Maka kita akan letak notation A, B or C dan seterusnya lah. So di sini kita akan mula A. Okay, kita akan mulakan A pada yang paling tinggi. Okay. 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 So kita akan mulakan A yang paling tinggi, kita letak A di situ. Okay, and then you superscript. Okay. Okay. Okay, so you boleh superscriptkan dia. Mana pula? Okay, klik sini superscript. Okay, so di situ you ada A. Kemudian the next one akan next yang tinggi. Okay, so akan jadi B. Okay. Okay, kemudian next one adalah C. Okay, 3, sorry. C. Superscript. Okay, so dia akan nampak macam tu lah. Okay, so dia ada mean and then ABC. So untuk table, okay, untuk table you perlu ada dia punya
Tajuk dia biasanya adalah di atas. Okey, so tajuk dia biasanya adalah di atas. Contohnya kat sini. Okey, table 1. Okey, antioxidant activity of different time categories. Contohnya lah. Okey, so you akan ada dia punya tajuk dia. Okey, so sama juga. Okey, so bermaksud apabila dia punya notation dia adalah berbeza, so ianya berbeza secara signifikan. Okey, tetapi pada masa yang sama, you juga perlu nyatakan. Okey, so you kena nyatakan di sini. Bila ABC tu apa maksud dia? So you tulis A to C. Okey, maksud dia adalah means. Okey, kita kata apa? Mean. Okey, di dalam lajur yang sama. Mean dengan huruf yang berbeza. Yang tadi lagi sedap. Dia tak ada standard lah. Mean di dalam lajur yang sama. Dengan huruf yang berbeza adalah berbeza secara signifikan. Okey, so kita letak di tepi less than 0.05. Okey. So biasanya contoh okey. So yang ni dia punya superscript juga. Okey. Okey, sorry. Mean di dalam lajur yang sama. So maksudnya yang di sini dia tak ada compare dengan lajur yang sebelah dia. Okey. Dengan huruf yang berbeza, maksudnya A, B, C adalah berbeza secara signifikan. Okey. So itu kaedah dia. Okey, so mudah saja. Okey, ada apa-apa soalan? Prof, saya nak tanya. Sila. Kalau kita guna two-way ANOVA, ada dua faktor macam mana nak insertkan data untuk two-way ANOVA? Sebab sekarang Prof ialah one-way ANOVA kan? Kalau two-way ANOVA macam mana? Untuk two-way ANOVA saya kena buat lain, sesi lain kot. Sebab dia little bit complicated, tapi yang saya punya untuk practice 5 semuanya adalah one way ANOVA. So untuk sesi ni saya buat one way ANOVA saja. Okay? Saya nak belajar two way ANOVA. Okay, so two way ANOVA maybe we can do it another time. Do you need it for your thesis, Chin? No, I just want to learn. Okay. Okay, so maybe you tahun berapa ya? You tahun 3 ya? Ya, tahun 3. Tahun 3. So, okay. So mungkin next semester nanti saya boleh buat satu short course ke? Satu workshop ke untuk discuss tentang perkara ni. Okay? Okay, thank you, Doctor. Okay. So untuk yang petang ni sebab ramai yang belum ada experience lagi, so kita fokus on one way ANOVA untuk you all boleh siapkan you punya practice file. Doktor, nak tanya, dalam practice file tu ada output program statistik dengan hasil ujian statistik. Maksudnya hasil yang kita buat ANOVA ni kita letak dekat bahagian output lah ke?
ke bahagian hasil ujian tu? Tak faham. Okey. Macam mana? Bahagian output. Okey, so yang ini jenis ujian statistik yang dijalankan. So you kena mention lah ANOVA dan TUKI sebagai contohnya lah. Okay, and then output program yang statistik, example Minitab dan sebagainya. Kalau you guna JSP, inilah output dia. So this one you kena print ataupun you kena sertakan dalam bentuk ni ya. Dalam bentuk ni, sertakan dalam you punya report lah. Okay. Kemudian kemudian jadual tu yang saya tunjukkan tadi lah. So you punya jadual adalah this one. Doktor. Okay. Tanya. Hello. Kalau untuk tadi jadual tu dia kalau result kami adalah semua tidak signifikan, so kita mau macam mana tulis Okay. Itu. Kalau semuanya tidak signifikan, okay. Jadi saya tulis kat sini. Contoh dia satu lagi. Okay, copy. Okay, I'll just put it over here. Okay, so ini yang signifikan kan. Okay, so kalau dia ianya tidak signifikan, contohnya di sini. Okay, kita kan di sini yang tidak signifikan, so maksudnya semua ni akan jadi A lah. Okay, so dia akan A juga. Dia mesti start dengan A ya. Dia tak boleh juga ada B tapi tidak ada A. Okay, so dia punya di sini akan jadi A saja. Okay, mean di dalam laju yang sama dengan huruf yang sama. Sebab dia tak ada yang berbeza kan. So dengan huruf yang sama. Okay, adalah tidak berbeza secara signifikan. Okay. Macam tu. Okay. Okay, terima kasih doktor. Dan satu soalan lagi kerana jadual tu ada 8 markah. So selain jadual ni apa mau tulis lagi ya? Tak ada, you punya jadual saja. Okay. So saya bagi you 2 responses, so meaning that you will have 2 jadual lah. Okay, faham. Terima kasih. Okay. Ada lagi? Doktor. Soalan? Ya. Sorry kalau doktor tutup yang mana? Yang bergema. Okay. Doktor, kan tadi doktor ada buat macam nombor, lepas tu ada macam huruf A, B, C kecil-kecil itu. Mungkin doktor dah terangkan tapi saya tak fokus ke, tapi tak doktor terangkan balik. Okay, so yang ini ada yang kecil-kecil ni kan. Okay, yang kecil-kecil ni dia cuma kita punya notation saja. Kita nak beritahu pada orang yang membaca bahawasanya mean ini adalah berbeza ataupun tidak berbeza. Okay, so kalau kita tengok, saya ulang balik daripada awal tadi. Okay, kita dah buat kita punya statistical analysis. Okay, kita dah dapat ni kan. Okay, so bila dah dapat ini, kita dah buat kita punya ANOVA. First and foremost, tengok ANOVA. ANOVA significantly different. And okay, so bila significantly different maksud, okay, kita ada, remember, this still comes down to apa ni, kita punya hypothesis. Okay. Okay, saya letak hipotesis kat sini Okay, bila kita buat statistical analysis, okay, dia tidak boleh lari daripada hipotesis. Okay, so bermaksud, okay, 16. Okay, 20. Okay, kita ada hipotesis 0. Okay, iaitu, dia nampak kan? Okay, nampak iaitu mu1. Mu1, saya tulis U ya, tapi dia mu, maksudnya dia purata dia lah. Okey, adalah sama dengan mu2, sama dengan mu3 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Okey, kemudian dia punya alternate hypothesis dia adalah, okey, iaitu, okey, mu1, okey, adalah dia tidak sama. Macam mana saya nak buat Okey, saya buat macam ni tidak sama. Dia adalah tidak sama, okey, dengan mu2
dia tidak sama dengan mu3 dan seterusnya. Okey. So bermaksud apabila kita lihat di sini, bila kita run ANOVA, bila kita run ANOVA, maka bila dia punya probability ni, if it is, kalau P dia, less than 0.05, maka ada perbezaan signifikan. Jika kita ambil kita punya confidence interval at 95%. At 95%. Kalau ia adalah P less than 0.01, apabila dia dikira perbezaan signifikan kalau ianya adalah 99%. So confidence interval adalah penting. Sebab tu dalam you punya, biasa bila you buat thesis nanti, dalam you punya material and method kena mention what is your confidence interval when you do your statistical analysis. So usually dalam food science kita akan ambil 95% lah. So if it is 95%, then if the probability ni, this one, if it is less than 0.05, then meaning that it is significantly different. So bila dia less than 0.05, so maksudnya kita terima yang alternate hypothesis. Kita terima yang ini because there is enough evidence to reject H0. So kita reject dia. So bila kita reject H0, then kita terima HA. Bermaksud, sorry, this is not right. Bukan macam ni ya. Dia at least one mean is different. Macam tu. So at least one mean is different. So bila katakan dalam kes ini dia less than 0.05 kan, dia less than 0.001 pun. So meaning that it is less than 0.05. So we have enough proof to reject H null and accept H alternate. So dalam kes ini, dalam contoh ini, maka kita tahu based on the ANOVA punya result, at least one mean is different. But which one? Kita tak tahu. So bila kita tak tahu, kita kena buat post hoc test. So sebab itu kita buat di sini. Second step adalah kita buat post hoc test. Bila kita buat di sini, dia akan bandingkan. Kalau ada 10, dia akan bandingkan 10-10. Lepas nanti saya akan tunjuk. Dalam dataset yang kedua nanti ya. So yang ni saya tunjukkan yang basic je dulu, yang simple. So kat sini dia ada 3 treatment. So dia akan banding among all the treatments. So AB, AC, BC, so dia akan banding semua. Kemudian selepas itu dia akan nyatakan macam ni, AB dia punya probability less than 0.05, meaning significantly different. AC less than 0.05, so also significantly different. BC less than 0.05, also significantly different. So meaning that in this case, based on our statistical analysis, A adalah berbeza secara signifikan dengan B dan berbeza secara signifikan dengan C. So ketiga-tiga itu adalah berbeza secara signifikan. So macam mana kita nak tulis? Now kita buat macam ni. Ini adalah dia punya factor, these are dia punya response. And when it is response ini, kita akan tengok dari segi, kita akan paparkan cuma dia punya mean sajalah. So sebab itu, secondly adalah, thirdly kita calculate dia punya mean. And then kita masukkan di sini. So kita tahu A mean dia adalah 1.3, B 4.6, C adalah 8.6. Lebih kurang. Kita tahu daripada post hoc ini, ketiga-tiga ni adalah berbeza. So
sekarang kita boleh tengok dia punya mean. Okey, bila dia berbeza, maksudnya 8.6 ini adalah lebih tinggi, C adalah lebih tinggi daripada B. Yang mana lebih tinggi daripada A. Okey? Jadi, apabila dia berbeza secara signifikan, macam mana kita nak beritahu pembaca, maka kita letak notation. Ini dia punya notation lah. A, B, C. Dia punya konsensus adalah apabila ia berbeza secara signifikan, dan kita letak notation yang berbeza. Kalau dia tidak berbeza secara signifikan, kita letak notation ataupun huruf yang sama. Okey, so dalam kes ini, ketiga-tiga adalah berbeza secara signifikan, so kita letak huruf yang berbeza, iaitu A, B dan C. Dan biasanya konsensusnya adalah kita mula dengan mean yang paling tinggi, kita assign A. Yang kedua tinggi, kita assign B. Yang ketiga tinggi, kita assign C. Okay? And then, kita kena mention apa yang kita compare. So meaning that we are comparing within the same laju saja. Okay, kita tak compare between laju. Sebab kadang-kadang dalam satu table tu, katakan dalam satu table tu kita akan letak yang mana you akan terlibat sebab you ada dua response. Okay, insert. Insert columns to the right. Okay, contohnya satu lagi. Okay, katakan di sini adalah moisture, katakan. Moisture content. Sebagai contoh dia. Okay. Okay. So, meaning that dalam kes ini, kita compare within the same laju saja. Kita tak compare anti-ox dengan moisture, no point. And so what we are saying that based on this one, untuk anti-ox ni kita compare dalam laju yang sama, untuk moisture pun kita compare dalam laju yang sama. So maksudnya kita compare between A, B and C saja. Kita tak compare between anti-ox dan moisture content. Sebab itu yang bawah ni penting. Okay, kalau tak nanti kalau you ada dua macam ni, pembaca tak tahu. You are comparing between which mean. Okay? Okay, so andai kata ianya tidak ada perbezaan signifikan. Contohnya lah, So bila dia tidak ada perbezaan signifikan, konsensus dia adalah kita akan letak huruf yang sama. Okay, so andai kata kat sini ni, ini semua tidak signifikan. Okay, lebih daripada 0.05 semua sekali. So maksudnya kita tidak ada enough proof to accept or to reject H0. So kita kena accept dia. Okay, so bila kita accept maksudnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. So kita akan letak notation dia. Okay, kita akan letak notation dia adalah sebagai A dan A. Walaupun mean dia berbeza. Okay, walaupun mean dia berbeza. Dan kita akan tulis di bawah ni, mean di dalam laju yang sama dengan huruf yang sama adalah tidak berbeza secara signifikan. Okay? Okay, kalau kita lihat di sini, mean dia berbeza. Tetapi bila kita run kita punya stats, kita punya statistical analysis, maka kita dapati statistical analysis tells us that there are no significant difference. Okay, no significant differences. Sebab itu jangan tengok mean dulu. Tengok you punya statistical analysis dulu. Okay, and then last kali baru tengok mean bila nak buat ni. Kan? Okay, so dalam kes ini bermaksud maka bila kita ada dalam keadaan macam ni, refer balik kita punya hypothesis. Okay, so meaning that kita reject alternate HA, kita accept H0. So apa H0 kata? mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. So bermaksud 1.33, 4.667, 8.667 ini semua tidak ada perbezaan yang signifikan. So kita kena anggap dia sebagai sama. Selari dengan kita punya null hypothesis.
Okay, so jangan tertawan, terpikat dengan dia punya mean ni. Okay, walaupun you nampak beza ni, you tak boleh kata C lebih tinggi daripada A, salah. Okay, because you do not have enough evidence. Okay, but in reality, is C lebih tinggi daripada B? Mungkin. Remember, the basis of statistics is probability. Bila kita ambil 95% confidence interval, meaning that we are 95% confident that kalau dalam kes ini, kalau ada perbezaan, these are different. Okay, kalau tidak ada perbezaan, maksudnya 95% confidence that there are no differences between A, B and C. Tapi there will always be that 5% probability yang memang dia berbeza. Okay, so bila you dapat dia macam ni, so meaning that walaupun dia berbeza, so you tak boleh kata C lebih tinggi daripada B because you do not have enough proof. And sama juga B lebih tinggi daripada A, tak boleh because you do not have enough proof. So because science is based on proof, so the proof says that there are no significant differences, so you have to treat it as if they are all the same. Okay, so A sama dengan B sama dengan C untuk antioksidan punya aktiviti. Tidak ada perbezaan signifikan. So kenapa mean dia berbeza? Okay, mean dia berbeza. Remember that distribution punya distribution curve, normal distribution tu. So kadang-kadang kita terambil yang di hujung kanan atau kiri. Contohnya lah. Okay, kadang-kala memang dia punya perbezaan, dia punya heterogeneity dalam sampel kita tu memang tinggi. Okay, kadang-kala it is because of our error. Okay, so those kind of things. Okay, semuanya itu boleh contribute kepada perbezaan ini. Tetapi definitely these differences statistically are not due to different time categories. Okay, it is not due to different time categories. Sebab itu dia tidak berbeza secara signifikan. Okay. Okay, ada soalan lagi? Prof, saya nak tanya, contoh kalau ANOVA tadi, P dia more than 0.05, so dia tak signifikan kan? Okay. So, perlu tak tunjukkan output untuk post-hoc test? Untuk post-hoc test, yang ini? Dalam you punya report ni? Still, perlu juga. Oh, okay. Thank you, Prof. Yang untuk output program ni, still you have to sertakan dalam laporan sama ada significantly different ataupun tidak significantly different. Okay? Okay, thank you, Prof. Okay, ada lagi soalan? Okay, tak ada. Okay, so ada, kalau tak ada saya go to another satu lagi yang lebih kompleks tapi nanti you kena buat juga. Okay, so test data set yang kedua. Okay, so yang tadi dia straightforward lah sebab dia mudah. Okay, data set yang kedua ni adalah yang sedikit berbeza. Okay, sedikit berbeza. Okay, so ini saya juga dah upload. Okay, saya dah upload dalam UKM Folio. Okay. Okay, so ini ada apa ni? Ini based on experiment. So dia ada experiment. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so dia ada 9 treatments. Okay, so masih lagi kita consider this as satu factor. So what is the factor? Different type of samples. Okay, so different type of samples. Okay, so kita ada 9 factor. Okay, and then dia ada 3 replication. 1, 2, 3 each. 3 reps. So meaning that how many experiments? Okay, you have 9 treatments times 3 reps. So you have 27 experiments. Okay, 1 hingga 28. Okay, and then dia punya response adalah pH.
Okay, so ini adalah kita punya data. Okay, so katakan kita nak run this data. Okay, you just open. Okay, komputer, cari you punya data dalam JSP. Okay, data pH without control, katakan. Yang ini, okay, open. Okay. Dia masih lagi yang lama. Okay, so saya kena tutup dulu ke? Okay. Close Yang ini tadi saya dah buka ni, saya close dulu. Save file, tak payah save. Okay. Okay. Okay, so dia balik ke yang ini. Okay, sekejap dah slow sikit. Okay, so kita klik balik, open. Okay, so kita nak komputer, maksudnya yang baru. Okay, so di dalam JSP. So kita ambil yang ini, data pH without control. Okay, and then open. Okay, importing. Okay, so now this is our data. Okay, so this is our data. And then kita ada berapa tadi? 9 treatments. So we are comparing between 9 sets of data. So it is more than 2 sets of data, meaning that we cannot use t-test and we have to use ANOVA. Okay, so point to the ANOVA icon, click. Okay, choose classical ANOVA. Okay, and then click. Okay, so dia akan keluar macam ni, macam biasa tadi. Okay, so we still have cuma satu factor saja. So we assign our factor. Factor kita adalah sample. Okay, so kita assign dia. That is our factor. And then pH is our response. That is our dependent variable. Okay, so it's running. Okay, sebab dia guna internet. Okay, slow pula hari ni. Okay, selain daripada itu kita juga boleh buat macam tadi, kita nak ada punya post hoc. Okay, so kita ada sampel. Okay, kita boleh assign dia. So now we want to compare between the samples and then kita akan ambil dia menggunakan Toki. And we also want to look at the means, so we assign it as a mean. Okay. Okay. Okay, saya buka balik sebab dia slow sangat. Save. Okay, so sekali lagi kita open komputer, cari kita punya file. Okay, so this is my file. Import and then we click ANOVA, classical ANOVA. Okay, and then kita assign our factor is sample, our response is pH. Hopefully dia akan dapat kira. Okay, so daripada sini kita dapat tahu bahawasanya dari segi ANOVA, then it is, kita tengok at the
probability less than 0.05 kan. So meaning that it is significant, meaning that between the 9 set of data, at least one is different. Okay, at least one is different. Tapi yang mana satu? Bagaimana ke-99 tu dia berbeza antara satu sama lain? Okay, so kita tak tahu. So disebabkan itu kita kena run post hoc. Okay, so kita memang ada satu factor saja. Kita assign that factor guna two key. Okay, two key. Okay, and then apart from that, we also want to know the means. Okay, kita assign. Okay, so now kita ada juga di bawah ini dia punya mean. Okay, so now macam mana kita nak buat? Okay, because yang tadi cuma ada 3 je kan? So now you have 6, you have 9. Okay, so you ada 9 di sini. Okay, so kalau you tengok di sini, kalau yang ini satu NA0 dengan satu NA12 adalah significantly different because it is less than 0.05. Tapi kalau you go down further, when you compare between 1 NA0 and 3 NA0, then we can see that the probability is 1, meaning that it is more than 0.05. So this tells us that between 1 NAO and A0 is not significantly different compared to 3 NA0. Okay, so kalau you tengok dia punya apa ni? Dia punya mean 1 NA0 mean dia 6.4. 3 NA0 6.39. So sebab itu dia tidak significantly different. Sebab dia quite close. Okay? Okay, so problem is, okay, how do we translate this into a table, for example? Okay, ataupun a histogram. So it is up to you lah. Okay, a table or histogram. Okay, so apa yang di sini, kalau kita pakai SPSS dan sebagainya, dia dah categorizekan terus. Okay, tetapi di sini dia JSP ni dia tedious sikit. Okay, mungkin belum sampai lagi tahap itulah. Okay, so what you should do adalah, okay, so open Excel. Okay, ini semua ada dalam saya punya nota. Okay, ini kita punya ni tadi. Okay, kita buka yang baru, new. Okay. Okay, so yang ini yang baru. Okay, so macam ni. Okay, so what you should do adalah pertama sekali kita nak groupkan semua yang tidak signifikan. Okay, kita nak groupkan semua yang tidak signifikan. Okay, yang signifikan biar. Okay, kita nak groupkan yang tidak signifikan. Okay. So sebagai contoh kita ambil yang pertama ni. Okay, yang pertama adalah 1 NA0. So 1 NA0. Okay. Ini adalah dia punya group yang tidak signifikan. Kita tengok kat sini 1 NA12. Okay, signifikan. Berbeza secara signifikan. Yang ini less than 0.01. Berbeza secara signifikan. Yang ini 1. Now that is more than 0.05. So ini tidak berbeza secara signifikan. So itu adalah 3 NA0. So you tulis di sini 3 NA0. Okay, so you go down lagi. Ini berbeza secara signifikan, 0.998. So this is more than 0.05. So it is not significantly different. So it is 6 NA0. Okay, so 6 NA0. Okay. Okay, and then further, okay, tidak ada, ini adalah signifikan, inilah signifikan. So habis. Okay, kemudian untuk 1 NA12. Di sini pula, 1 NA12. Okay, sama juga. Yang ini 1 NA24, maka dia 0.992, meaning it is not significantly different. So kita tulis kat sini 1 NA24. Okay, so kita go further down, significantly different. Yang kat sini 0.06, so that is more than 0.05. So it is not significantly different. So kita masukkan lagi.
Not significantly different. Kita masuk dekat situ. Okey, 3Na 12. Okey. Kemudian 3Na 24, 0.10. So itu pun not significantly different. So it is 3Na 24. Okey. Kemudian yang ini significantly different, significantly different, significantly different. Habis. Okey, sekarang kita tulis pula 1Na24. 1Na24. Okey, untuk 1Na24 significantly different, significant, 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 significant. So semua significantly different. Okey, kalau semua significantly different, maka kita padam, delete. Okay, so kita go to the next one. Okay, 3Na 0. So kita tulis 3Na 0. Okay, so 3Na 0 significant, significant 1. Now this tidak significant. 6Na 0. So kita tulis okay, 6Na 0. Okay, and then significant, significant. Okay, habis. Kemudian next adalah 3Na 12. 3Na 12. Okay, so kalau kita lihat 3Na 12, okay, tidak berbeza secara signifikan. You all dengar saya tak? Dengar. Ya, okay. Okay, so 3Na 12, so dia tidak signifikan dengan 3Na 24 kan? Okey, 3Na 24. Okey, lepas tu signifikan, ini satu lagi 0.989. 6Na 12 pun tidak signifikan juga. Okey, lepas tu ini adalah 6Na 24, 0.6 pun tidak signifikan juga. Okey, so 6Na 24. Habis. Okey, next one adalah 3Na 24. Okay, so you ada 3Na 24. Okay, kemudian signifikan, tidak signifikan dengan 6Na 12. 6Na 12. Kemudian yang ini 0.48 juga tidak signifikan. So 6Na 24. Okay. Okay. Okay, so habis. Selepas itu adalah 6Na 0. So dua-dua signifikan. So kita tak payah tulis. Kemudian last sekali adalah 6Na 12. So tulis 6Na 12. Dia tidak signifikan dengan 6Na 24. 6Na 24. Okay. So you dah ada kat sini kan? Dah tulis sini. Okay, kemudian apa yang you nak buat adalah you kena cari dia punya subset, iaitu dia sama. Okey, dia anak. Okey, so contoh macam ni, you tengok dia ada 3Na 0. Dia nampak kan? Okey, so you ada 3Na 0, kemudian you ada 6Na 0. So kalau you tengok kat sini dia sama. Kan? Yang ini adalah subset yang ini. So dia sama Okay, so you atur macam tu. Yang ini you tengok 3Na 24, 6Na 12, 6Na 24. So you tengok di sini 3Na 24, 6Na 12, 6Na 24. So ini juga adalah dia punya subset. Ya. Okay. Kalau di sini you tengok dia adalah 6Na 12 dengan 6Na 24. So you tengok di sini 6Na 12 dengan 6Na 24. So ini juga adalah subset. Kan? Okay? Okay. So yang mana subset ini you buang. Okay, kita jangan peduli. Okay, sebab dia dah ada dah di dalam yang lain. Okay, so setelah itu maka kita, jadi yang ini okay, adalah dia punya grouping dia. Okay, ini adalah grouping dia. So kita akan letak dia punya notation.
So kalau kita lihat di sini, okey, 1 NA, kita tengok dia punya min dia, 1 NA kosong, min dia adalah 6.4. Okey, 1 NA 12, min dia adalah 5.4. 3 NA 12, min dia adalah 5.2. So maksudnya, yang ini paling tinggi, so kita letak A. Yang ini kedua tinggi, letak B. Yang ini ketiga tinggi, letak C. Okay. So ini adalah dia punya notation dia. Okay. So macam mana kita transfer dia? Okay. Kita tulis dia di dalam bagaimana kita tulis dia di dalam table . Okay. So saya nak tulis dalam table. Okay. Ambil balik tadi. Okay. So katakan, okay, the same thing. Okay. Copy. Slide. Okay. So katakan kita ada tadi. Okay. Okay. So kita ada macam ni. Okay, kemudian ini tadi kita ada sampel. Kemudian di sini kita ada dia punya pH. Okay. Oops. Okay, kemudian okay, ini adalah dia punya sampel, kita ada 9. So ini kita ada 3. So kita nak kena insert. Okay, supaya dia jadi 9. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lagi 2. Okay. So kita dah ada 9 Ini kita buat dari bawah. Okay. So kita punya ni adalah okay. So kalau kita lihat di sini, kita punya sampel adalah 1 okay, NA 0 kan. Okay, so itu yang pertama. Okay, so kita copy this. Lepas tu kita ada 1 NA 12. And then kita ada 1 NA 24. Okay, and then kita ada juga 3 NA 0. Okay. Copy, paste. So kita ada selepas itu 12 dan juga 24. Okay, kemudian kita juga ada 6 NA 0. Okay, dan kita juga ada 6 NA 12 dan 6 NA 24. Okay. So kita letakkan dia punya min dia. So kalau kita lihat di sini, okay, dia punya min dia adalah 6.410. 6.410. Okay, yang tu kita hadap nanti you all confused. Okay, lepas tu okay, yang kedua satu, saya tengok kat sini daripada output JSP tu. Okay, kita dah kira dia punya min. So kita boleh ambil daripada sini. Okay, yang kedua adalah 5.480. Okay. Sorry. Okay. 5 point, dia masih lagi. Okay, wrong. Okay, so 5.480.
kemudian 5.537, kemudian lip 6.390, 390, kemudian 5.257, kemudian 5.277, kemudian 6.363, tak apa, nanti saya ubah. Okey, kemudian 5.197, kemudian 5.137. Okey, so ini semualah. Okey. Okey. Okay. So now you dah ada ini. Okay, so apa yang perlu buat? Okay. So kita nak letak dia punya notation. Konsep dia masih sama, yang berbeza maka huruf berbeza, yang sama huruf sama. Okay, so kalau kita lihat di sini, ini dalam kumpulan ini semuanya tidak berbeza secara signifikan. So semua ini akan kita assignkan notation yang sama. Okay, dan disebabkan dia paling tinggi, kita akan beri dia notation A. So 1 NA kosong. Di sini kita akan letak A. 3 NA kosong. Juga A. Sebab dia apa tu, dalam kumpulan yang sama. So dia tidak berbeza secara signifikan. Okay, so kita akan assign dia yang sama. 6 NA kosong. Juga A. Okay. Kemudian B, 1 NA12. Kita assign B. 1 NA24. Kita assign B. 3 NA12. Ini dia. Okey, juga B. 3 NA24. Juga B. Okey. Ya. Okey, kemudian C. 3 NA12. 3 NA12. Tengok sini. Dia dah ada B. Tapi dia dalam kumpulan yang satu lagi ni juga kan. So, kita juga assign C. Okey. So yang ni ambil perhatian. Okey, kadang-kadang dia boleh lebih daripada satu, tak ada masalah. 3 NA24 C, 3 NA24 juga C. 6 NA12, 6 NA12 C. And then 6 NA24 C. Okey, kemudian yang ini semua okey, so yang ni you superscriptkan dia sebab that is the consensus dia. Okey, superscript. Okey, itu juga yang lain. Okey, saya tunjuk 3 je, yang lain dia buatlah. Okey, contoh dia. Okey, so apa maksud dia? So ini adalah dia punya result dia. So apa maksud dia? Maksud dia adalah kalau kita tengok di sini 6.410 ianya berbeza secara signifikan dengan 5.480. Okey, so 1 Na0 berbeza secara signifikan pH-nya dengan 1 Na12. Tetapi dia tidak berbeza secara signifikan dengan 3 Na0. Okey, dia tidak berbeza secara signifikan dengan 3 Na0. Okey. So begitu juga 1 Na12 dia berbeza dengan 1 Na0, tapi dia tidak berbeza dengan 1 Na24. Okey, so kedua-dua ni kita tidak boleh kata ada perbezaan. So kita anggapkan dia tidak ada perbezaan. Okey, begitu juga dengan 1 Na12 dengan 6 Na12. Yang ini B, yang ini C. So dia juga berbeza secara signifikan. Cuma kita boleh, bila penulisan, kita boleh kata 1 Na12 adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding 6 Na12. Okay, jangan mention berbeza saja. So bagaimana ia berbeza? Sebab tu kita buat post-op. Kita nak tahu bagaimana dia berbeza. Okey? Okey. Kemudian cuba tengok yang ini pula. 3 Na12 ni. Okey, so dia ada dua. Bermaksud 3 Na12 dia tidak berbeza dengan 1 Na12 sebab dia ada notation yang sama. Juga dia tidak berbeza dengan 1 Na24. Okey? Tetapi
3NA12 ini juga tidak berbeza dengan 6Na12 sebab dia ada C. Okay, you jangan combine kan, setengah student dia combine kan. Oh, ini A berbeza dengan B, berbeza dengan BC, tak boleh. Okay, setiap notation ni dia tidak bergabung. Okay, jangan you gabungkan dia jadi satu notation baru iaitu BC, tak ada. Dia B dan C. Okay, dia B dan C, dia bukan BC ya. Dia B dan C. So maksudnya 3Na12 ini tidak berbeza secara signifikan dengan mana-mana min yang ada B. Tapi sebab dia juga ada C, dia juga tidak berbeza secara signifikan dengan mana-mana min yang ada C. So dia macam tengah-tengah. Dia baik dengan semua orang, melainkan A. Okay, dia baik dengan B, dia baik dengan C. Dengan A dia tak baik. Sebab tidak ada A kat sini. Okay. Okay, so begitu kita nak buat kita nak buat post hoc di sini. Okay, macam mana kita ambil daripada statistical output, kita tentukan dia punya grouping, kemudian kita display dia dalam bentuk ini. Okay, ada apa-apa soalan? Semua clear? Prof. Ya. Saya ada soalan yang bahagian 3Na12 tadi. Okey, mana saya letak ni? Kejap. Yang ni? Yang ni ke? Yang Okey. BC tu sebab kan mula-mula Prof asing-asingkan subset kan. Okey. Yang dekat 3Na12 tu dia tak kira subset ke dengan C tu? Maksudnya dia bukan, saya tak faham yang tu. Yang ni? Yang B kan, yang B dengan C, yang di 3Na12 dengan 3Na24 tu ada dekat B dengan C. Jadi dia tak kira subset ke macam mana? Dia bukan subset sebab kalau you tengok di sini, group ini dia bukan subset dengan group ini. Disebabkan dia bukan exactly the same. Subset ni maksudnya dia adalah semuanya ada. Ingat tak dulu yang apa tu, charta band tu kan? Dia subset maksudnya dia di dalam. Kalau you tengok di sini, kedua-dua ni dia memang ada di dalam sini. Yang ini, group ni dia tak boleh masuk dalam group B sebab dia tidak ada, sebab dia ada terlebih ni 6Na24. Sini tak ada kan, so dia tak boleh masuk. Okay, faham. Faham kan? So itu masuk subset. Okay, So yang ini juga 3Na24 ni, ketiga-tiga ni ada dalam C. So dia boleh masuk. Ya, 6Na12 ni dengan 6Na24, kedua-dua ni ada dalam C juga. So dia boleh masuk. Tapi B tak boleh masuk dalam A tak boleh masuk dalam B tak boleh masuk dalam C tak boleh masuk dalam B ataupun A. So dia bukan subset. Okay? Walaupun dia ada ahli yang sama. Okay? Okay, faham. Thank you, Prof. Okay. So ada soalan lagi? Prof, Ya. katanya yang tabel ni dekat bawah tu macam nak tulis sebab dia jadi banyak. Yang bawah ni. Okay. Lupa saya. Okay, so kalau macam ni. Okay, so kalau you nak tulis ini, you tengok. Paling dia punya jarak, dia punya range dia mana? Kalau dalam sini you ada A sampai C kan? So you tulis A, C. Okay, A kepada C. Macam tu. Okay, min di dalam lajur yang sama. Okay, sebab you compare within dalam lajur yang sama. Okay, dengan huruf yang berbeza. Adalah berbeza secara signifikan. Okay. Kalau andai kata, okay, andai kata saya besarkan So andai kata, katakan di sini. Okay. Macam dalam you punya practice nanti you akan ada dua columns to the right. Okay, katakan di sini anti-ox katakan. Okay, ataupun dia punya anti-ox lah. Tak ada idea.
Okey, katakan anti-ox di sini. Katakan yang ini ni, okey, yang ini dia A sampai, ada juga yang F katakan. Contohnya lah kan, ada yang F. So di sini you akan tulis A hingga F. Walaupun dalam kolom ni tidak ada F. Okey, tapi you tulis A hingga F sebab perkataan ini dia merangkumi semua kedua-dua. Cuma kita kata mean di dalam laju yang sama. Maksudnya kita tak compare between pH and antiox. We are comparing within this column, meaning that we are comparing between the different samples only. We are not comparing between pH and antiox. So dia punya perkataannya adalah masih lagi macam ni. Tinggal you kena ubah ni, A hingga F. So mean di dalam laju yang sama dengan huruf yang berbeza, sebab ada huruf yang berbeza, kita highlightkan huruf yang berbeza. Okey. Dalam laju yang sama dengan huruf berbeza adalah berbeza secara signifikan. Macam tu. Okey. Ada soalan lagi? Okey, so semua clear? Okey, kemudian okey, good. So nanti saya akan postkan ini, remind saya takut saya terlupa sebab saya record ni. So bila you nak refer, you boleh refer lah. Saya akan post ni dalam saya punya YouTube. Okey, kemudian satu perkara lagi adalah you punya deadline. Sepatutnya 19 hari bulan, do you need extra time? Kalau perlu saya boleh extend sampai 26. Kalau tak perlu, bagus. Okey, boleh hantar pada saya pada 19. Ada yang perlu ke? Semua okey ya? Okey, okey. So kita stick to 19 deadline. Okey, and then email pada saya lah. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dulu. So selamat exam, dan kepada yang Islam selamat Hari Raya Aidiladha. Dah weh. Terima kasih Prof. Sama. Terima kasih Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof.